يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، تفضلا من جنابك الكريم ادخلنا في شفاعتك وإحاطتك، وبشرنا جميعا بالإجابة والقبول والرضا من المولى الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته أجمعين. اليوم إن شاء الله Pada hari ini insyaAllah الحلقة 18 siri yang ke-18 بعد ما غلقنا 17 حلقة selepas mana kita telah menyelesaikan في التفكر والاعتبار في كتاب تكلمنا عن المرائي. Selepas mana kita telah menyelesaikan 17 siri dari kitab At-Tafakkur wal I'tibar, kita telah bicarakan tentang mimpi-mimpi. التي كتبها مؤلف كتاب التفكر والاعتبار. Mimpi-mimpi artinya ru'ya yang telah telah dicatat oleh pengarang kitab At-Tafakkur wal I'tibar. في فضل الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي المختار. Pada menyatakan fadilat salawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan. هذا الكتاب Jadi kitab ini مثل كتاب دلائل الخيرات، sama macam kitab Dalailul Khairat. فيها ألوف مؤلفة من الصيغ في الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله. Di dalam kitab ini terdapat beribu-ribu formula salawat ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. واحد من الإخوان Salah seorang ikhwan, والأصدقاء والأحباب kawan-kawan dan para kekasih, قال له إنك تجمع لنا أحاديث عن فضل الرؤيات. berkata kepadanya, minta mohon kalau Tuan Sudi menghimpunkan kepada kami tentang hadis-hadis yang menceritakan fadilat atau kelebihan ru'ya. فبحثت في الكتب في الإنترنت. Jadi itulah saya pun mencari dalam kitab-kitab, saya cari dalam internet. فوجدت رجل من الصالحين. Lalu dalam pencarian itu saya mendapati ada seorang lelaki soleh. ما حب يذكر اسمه، Dia tak suka nak sebut siapa namanya. لكن الله يجعل عمله صالح ومقبول عند ربنا. Akan tetapi kita mengharapkan semoga Allah menjadikan lelaki soleh ini, Allah jadikan amalannya amalan yang soleh dan makbul di sisi Rabbana. كأنه ما حب يذكر اسمه. Beliau nampaknya macam tak suka nak menyatakan siapa nama dirinya. فجزاه الله عنا خيرا. Maka semoga Allah mengurniakan kepada beliau kebaikan dari kita. فجمع أفضلية الرؤية، رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau, orang soleh ini, telah menghimpunkan tentang mimpi-mimpi Sayyidina Nabi SAW, kelebihannya. وجمعها حتى جمع تقريبا إلى 100 رؤية رآه الصالحين والأولياء لسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau telah menghimpun kurang lebih 100 mimpi yang dilihat oleh para solihin dan awliya. Mereka bermimpi bertemu Sayyidina Rasulullah SAW. فنحن Jadi kami نقرأ من كتابه. ini sekarang membaca dari kitab beliau lah. بدأ Beliau memulakan كتابه وقال kitabnya dengan berkata أن سيدنا الإمام البخاري bahawa Sayyidina Imam Al-Bukhari وسيدنا الإمام مسلم dan Sayyidina Imam Muslim بسندهم المتصل dengan sanad mereka yang bersambung عن الصحابي الجليل kepada sahabat mulia سيدنا أبو سعيد الخدري Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, رضي الله عنه وارضاه، semoga Allah meridai beliau dan mencapaikan keridhaan bagi beliau. ورضى عن الإمام البخاري ورضي عن الإمام مسلم، Semoga Allah meridai Al-Imam Al-Bukhari dan semoga Allah meridai Al-Imam Muslim. وجميع ساداتنا أئمة الفقه وأئمة الحديث وأئمة التفسير. Dan seluruh imam-imam kita, para junjungan kita, imam-imam fiqih, imam-imam hadis, imam-imam tafsir, وجميع المشايخ dan الكبار seluruh masyayikh, والعلماء العاملين seluruh masyayikh yang besar-besar dan para ulama amilin والمشايخ الكمل من الطرق الصوفية، dan para masyayikh kamil dari tarikat-tarikat sufi. كلهم Semua mereka رضي الله عنهم أجمعين Allah redha pada mereka semuanya. ونفعنا الله بهم أجمعين، Dan semoga Allah kurniakan kepada kita kemanfaatan mereka semuanya. لأنه ينطبق فيهم قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. Kerana pada mereka lah terpapar firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Mereka adalah para rijal yang jujur
terhadap janji mereka kepada Allah. فمنهم من قضى نحبه Kalangan mereka ada yang telah pergi. ومنهم من ينتظر Kalangan mereka ada yang masih menunggu. وما بدلوا تبديلا. Mereka sama sekali tidak menukar janji mereka. وفي آية ثانية Dalam satu lagi ayat, يقول الحق سبحانه وتعالى Al-Haqq subhanahu wa ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. wahai mereka yang beriman, hendaklah kamu takwa kepada Allah, hendaklah kamu bersama dengan golongan shadiqin. من هم الصادقين؟ Siapakah golongan shadiqin itu? رضوان الله عليهم أجمعين. Semoga Allah redha pada mereka sekalian. الذين Adalah mereka طلبوا الله سبحانه وتعالى في الدنيا yang menuntut Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, وسلكوا طريق الإيمان والإحسان dan mereka menempuh jalan iman dan ihsan. وسلكوا طريق الآخرة Mereka menempuh jalan akhirat. وسلكوا طريق التصوف الإسلامي السني الصحيح Mereka menempuh jalan tarekat tasawuf yang islami, yang sunni, yang sahih. وسلكوا طريق الزهد. Mereka menempuh jalan zuhud. أسماء مختلفة Nama-nama yang berbagai-bagai, ولكنها المعنى واحد akan tetapi maknanya satu. أن مطلبهم الله سبحانه وتعالى. Maknanya ialah mereka hanya menuntut Allah subhanahu wa ta'ala. لهذا السبب Kerana sebab في ini, الحديث dalam hadis روى سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Sayyidina Maulana Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan telah bersabda, من كان همه الله barang siapa yang keduka citaannya Allah, كفاه كل هم. nescaya Allah akan mencukupkan dia dari segala keduka citaan lain. Artinya Allah tak bagi dia duka cita pada benda lain dah. فالإنسان لما يطلب الله Jadi seorang insan itu bila dia menuntut Allah, معناه artinya يتخلص من كل همومه وغمومه. dia melepas diri dari segala keduka citaan dan kesusahannya. لأن إذا الله يكون معنا Sebab apa? Sebab kalau Allah bersama kita, الله يكفينا، Allah akan cukupkan kita, الله يتولانا، Allah akan bela kita, الله يرزقنا. Allah akan rezekikan kita. لكن الشرط كله Cuma syarat kepada itu semua ialah, أن نكون صادقين في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. syaratnya ialah kita ini semua sadiqin, kita jujur dalam bertawajuh menuju Allah Subhanahu wa taala. فباب من أبواب هذا التوجه Jadi salah satu daripada pintu tawajuh ini ialah كثر الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله memperbanyak salawat dan salam ke atas Sayyidina Maulana Rasulillah. حتى تكرم برؤيات. Sampailah nanti kau akan dipermuliakan mendapat berbagai-bagai mimpi. فنبدأ في هذا الحديث ونقول Maka kita mulakanlah bicara ini dengan berkata, الذي رواه سيدنا أبي سعيد الخدري apa yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, الصحابي الجليل sahabat mulia, عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Sayyidina Maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال Baginda bersabda, رؤيا الرجل الصالح mimpi orang soleh itu جزء من 46 جزءا من النبوة. adalah satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. وكذلك روى سيدنا الإمام البخاري، Demikian juga telah diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari. وكذلك سيدنا الإمام مسلم Demikian juga hadis tadi telah diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Muslim بسندهم المتصل dengan sanad yang bersambung عن حضرة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari hadrat Sayyidina Maulana Rasulullah SAW. Baginda bersabda, الرسالة والنبوة قد انقطعت kerasulan dan kenabian sudah tamat. فلا رسول بعدي Tidak ada rasul selepas aku, ولا نبي، tidak ada nabi selepas aku. لكن Kan tapi المبشرات. yang ada adalah al-mubasyirat, artinya khabar-khabar gembira. فقالوا سادتنا الصحابة يا سيدنا يا رسول الله Jadi para junjungan sahabat pun berkata, ya Sayyidana ya Rasulullah, وما المبشرات؟ al-mubasyirat itu apa? ندخلها في الماليزي مبشرات، Jadi kita masukkan saja kalimat al-mubasyirat ini dalam bahasa Melayu. Al-mubasyirat. يعني المبشرات Al-mubasyirat التي تفرح القلب بطريقة صحيحة يرضي الله فيها ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. Al-mubasyirat artinya sesuatu berita atau sesuatu yang menggembirakan hati dengan jalan yang sahih, dengan jalan yang diredai Allah, dengan jalan yang diredai oleh Sayyidina Maulana Rasulullah SAW. فقال صلى الله عليه وسلم Jadi Sayyidina Maulana Rasulullah SAW pun menjawab, المبشرات adalah al-mubasyirat itu الرؤيا الحسنة mimpi-mimpi yang baik, يراها الصالح، يراها الرجل الصالح yang dimimpi oleh orang soleh أو ترى له، atau orang lain mimpi tentang dia. يعني يا هو يراها هذا الرجل الصالح Artinya orang soleh ini sendiri melihat mimpi itu, أو ناس آخرين يروها لهذا الرجل الصالح. atau orang lain bermimpi tentang orang soleh ini. ولفظ آخر عند سيدنا الإمام مسلم Satu lagi lafaz
lafaz hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. رضي الله عن جميع العلماء العاملين Semoga Allah redha pada seluruh ulama amilin, وعنا معهم يا الله dan semoga kami juga bersama mereka ya Allah, بمنك وفضلك وكرمك dengan budi, dengan kurnia dan dengan kemurahan-Mu ya Allah. يا أكرم الأكرمين. Wahai Tuhan yang maha berbudi, yang lebih يقول berbudi sekali yang سيدي berbudi. الإمام مسلم Sidil Imam Muslim berkata, إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا. sesungguhnya tidak ada baki lagi, maksudnya tidak tinggal lagi daripada segala mubasyirat kenabian melainkan mimpi yang benar. الرؤيا Ar-ru'ya. الرؤيا Ar-ru'ya ما نقول منبي، kita tak sebut mimpi. هنا في ماليزيا يقولوا منبي، Sebab dalam Malaysia, di bahasa Malaysia disebut mimpi. بالإنجليزي يقولوا دريم. Dalam bahasa Inggeris disebut dream. لا ما هو نفس المعنى. Tapi maknanya tidak sama. في العربي Dalam bahasa Arab, هذا كله دريم منبي رؤيا، بالعربي يقولوا حلم، هذا كله من الشيطان. yang dikatakan sebagai dream, yang dikatakan sebagai mimpi itu boleh diartikan, itu juga diartikan sebagai hilim. Kalau hilim itu adalah mimpi yang daripada syaitan. أما الرؤيا Adapun bila disebut ar-ru'ya, هذا يجب أن تدخل في القاموس الماليزي ini kalimat yang wajib masuk dalam kamus Melayu وفي القاموس الإنجليزي، dan wajib masuk dalam kamus Inggeris, لأنها kerana خاصة بأمة سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ar-ru'ya itu khas untuk umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يراها العبد الصالح أو ترى له. Ar-ru'ya adalah mimpi yang dilihat oleh orang saleh atau orang lain bermimpi tentang orang saleh ini. Ini ar-ru'ya. وفي حديث آخر Dalam satu lagi hadis عن سيدنا أبو هريرة dari Sayyidina Abu Hurairah رضي الله عنه وارضاه radhiyallahu anhu arda, عن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم meriwayatkan daripada Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, قال baginda إذا bersabda, اقترب الزمان، jika zaman sudah semakin hampir, يعني نحن آخر الزمان، هذا اقترب الزمان. artinya kita dah akhir zaman tu, itulah dia yang dikatakan zaman sebagai, إيش معنى اقترب الزمان؟ yang kita ni dah akhir zaman, itulah yang dikatakan sebagai iktarabaz zaman. الأسبوع كأنه صار يوم، Iktarabaz zaman, zaman semakin hampir, artinya seminggu tu jadi macam sehari je. يأتي بعد هذا الأسبوع كأنه ساعة. Selepas ni akan datang pula satu zaman, seminggu tu macam sejam. هذا معنى اقترب الزمان. Ini makna zaman makin hampir. فيقول إذا اقترب الزمان Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, nanti bila zaman semakin hampir, لم تكد رؤيا المسلم تكذب. hampir-hampirlah ru'ya orang Muslim itu tak ada bohongnya. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. Orang yang paling benar ru'yanya kalangan kamu ini adalah orang yang paling benar bicaranya. يعني بمعنى آخر Dalam kata lain, الذي تعرفونه صادق في الحديث ما يكذب. orang yang kamu kenal dia sebagai jujur dalam bicara, dia tak bohong, kamu tahu dia begitu. معناه إذا رأى رؤيا فهذه رؤيا صادقة. Artinya orang ini kalau dia melihat ru'ya, ru'yanya adalah ru'ya yang benar, jujur. أما اللي يكذب Tapi orang yang bohong, هذا ما نقبل منه لا حديث ولا رؤيا. orang ini tak dapat kita terima daripadanya, bicaranya tak dapat kita terima, mimpinya tak dapat kita terima. ورؤيا المسلم Dan ru'ya orang Muslim جزء من 45 جزءا من النبوة. adalah satu juzuk daripada 45 juzuk kenabian. الرؤيا Mimpi 3 أنواع، ru'ya tu ada 3 jenis. إما Sama ada رؤيا الصالحة بشرى من الله، ru'ya yang saleh, ru'ya yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. هذه الرؤيا من الله، Ini ru'ya dari Allah. هذا اللي نتكلم عليها. Yang ini yang kita nak bicarakan. أما الثانية، Adapun yang kedua, النوع الثاني ru'ya mimpi jenis yang kedua, تحزين من الشيطان، يعني الشيطان يلعب فيها، فهذا نسميه حلم. artinya permainan syaitan. Syaitan nak menyusahkan hati orang, dimainkan mimpi orang tu. Ini jadi bahagian ini mimpi yang namanya hilim. والرؤيا النوع الثالث Satu lagi ru'ya, ما يحدث المرء نفسه، يعني يسموه حديث النفس. satu lagi jenis mimpi yang ketiga ialah orang tu dia bercakap-cakap dalam hatinya, lalu dia mimpi apa yang dia angan-angan dalam diri tu dia lihat dalam mimpi. Ini namanya hadithun nafsi, bicara nafsu. يعني الرؤيا الأولى Ru'ya yang pertama, رؤيا الصالحة بشرى من الله، هذا اللي نتكلم عليها نحن. ru'ya salihah, mimpi yang benar, busyra, kabar gembira daripada Allah. Ini yang kita nak bicarakan. أما اللعب من الشيطان Adapun permainan dari أو syaitan حديث نفس ataupun bicara nafsu, هذا ما نتكلم فيه. yang ni kita tak bicarakan lah. فإن رأى أحدكم ما يكره، يقول سيدنا رسول الله، Bersabda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kamu bermimpi melihat apa yang dia tak suka, فليقم فليصلي maka hendaklah dia bangun dan mengerjakan solat. ولا يحدث بها الناس. Dan mimpinya tadi tu tak diceritakan pada orang lain.
أبدا ما يحدث بها الناس. Jangan ceritakan mimpi yang buruk itu pada orang lain. وعن سيدنا Dari Sayyidina سمرة بن جندب صحابي جليل Samurah bin Jundub, sahabat mulia, رضي الله عن الصحابة أجمعين semoga Allah redha pada seluruh sahabat, ونفعنا بهم أجمعين. semoga Allah kurniakan kepada kita kemanfaatan mereka semua. قال Berkata, كان سيدنا مولانا النبي صلى الله عليه وسلم adalah Sayyidina Maulana Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا صلى الصبح baginda itu bila sudah solat subuh, أقبل على الصحابة، أقبل عليهم بوجهه فقال. baginda akan menghadapkan wajah baginda kepada para sahabatnya dan bersabda. يعني Artinya, كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم sabda Sayyidina Rasulullah SAW. يصلي الصبح Jadi sahabat ni bercerita bahawa Sayyidina Rasulullah SAW solat subuh, حتى الإشراق، kemudian sampai isyraq, يذكر أوراده baca wiridnya, ويذكر ما كان هو بينه وبين الله. baginda zikir wirid baginda, baginda zikirlah apa yang menjadi zikir baginda antara baginda dengan Allah. فيصلي الصبح الإشراق Dah solat isyraq, فيلتفت إلى الصحابة ويقول: kemudian baginda berpaling kepada para sahabatnya dan bersabda, هل أحد منكم البارحة هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ malam tadi adakah di kalangan tuan-tuan ini siapa-siapa yang melihat ru'ya, bermimpi ru'ya? هذا الحديث أخرجه سيدي الإمام مسلم في كتاب الرؤيا. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Sidil Imam Muslim dalam kitab Ar-Ru'ya. وروى سيدنا الإمام ابن حبان في مسنده Senal Imam Ibn Hibban dalam musnadnya telah meriwayatkan بسنده المتصل عن الصحابي الجليل سيدنا أنس بن مالك dengan sanadnya yang muttasil bersambung kepada sahabat mulia Sayyidina Anas bin Malik. قال: كان Berkata, سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah Sayyidina Maulana Rasul sallallahu alaihi wasallam, كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا adalah baginda Sayyidina Rasulullah SAW itu suka mendengarkan ru'ya. فربما رأى الرجل الرؤيا Boleh jadi ada orang bermimpi melihat ru'ya, فسأل عنه إن لم يكن يعرفه. jadi dia akan bertanyalah kalau dia tidak tahu tentang ru'yanya itu. من باب الشريعة، Ini daripada bab syariat. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم Sebab apa? Sebab Sayyidina Nabi SAW هو الشريعة، bagindalah syariat, هو الشارع، bagindalah penata syariat, هو المشرع الأعظم. bagindalah penata syariat yang teragung. هذه اسم من أسماء لما ربنا يقول في القرآن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. Inilah antara makna daripada nama-nama junjungan Sayyidina Rasulullah SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran bila Allah sebut Muhammadun, pesuruh, Muhammadun Rasulullah. يعني من أسماء رسول الله من صفات رسول الله يعني هو الشارع، هو المشرع. Ialah artinya antara asma' Sayyidina Rasulullah, antara sifat Sayyidina Rasulullah SAW, baginda itu adalah penata syariat. فإن أثنى عليه معروفا كان أعجب لرؤياه هذا الرجل الذي رآه في الرؤيا أو رأى الرؤيا. Jadi seorang itu seorang lelaki itu kalau yang bermimpi itu memang orang baik, memang orang yang terpuji kebaikannya kan, memang dilihat sebagai orang baik, jadi itulah orang yang paling jujur mimpinya. وكذلك Demikian juga سئل ditanya, روى سيدنا أبي عاصم في السنة بإسنادين أحدهما حسن أن رجلا سأل سيدنا عبادة عن قوله تعالى، يعني في الحديث رجل سأل صحابي جليل سيدنا عبادة. dalam satu hadis disebutkan bahawa seorang lelaki datang bertanya kepada Sayyidina Ubadah tentang satu ayat. أيوة، لهم البشرى في الحياة الدنيا. إيش معناها؟ Ayat Al-Quran, lahumul bushra fil hayatid dunya. Bagi mereka berita gembira sejak hidup di dunia lagi. Apa makna ayat ni? فيقول سيدنا عبادة: Maka Sayyidina Ubadah berkata, سألت عنها سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. tentang makna ayat ini aku telah bertanya kepada Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال: Maka baginda bersabda, هي الرؤيا الصالحة yang dikatakan sebagai busyra itu adalah mimpi, ru'ya yang baik, يراها المؤمن أو ترى له، yang dilihat oleh orang mukmin dalam mimpinya atau orang lain bermimpi tentangnya. وهو من كلام يكلم به ربك عبده في المنام. Busyra ru'ya ini adalah daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala berbicara kepada abdinya dalam tidur. وكذلك Demikian juga في حديث dalam hadis مروي عن سيدنا الإمام ابن قيم yang diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ibn Qayyim
في كتابه مدارج السالكين dalam kitabnya Madarijus Salikin, عن سيدنا عبادة بن الصامت أيضا رضي الله عنه وارضاه juga daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu ardah, رؤيا المؤمن bahawa ru'ya orang mukmin كلام يكلم به العبد ربه في المنام adalah kalam seorang abdi kepada Tuhannya dalam tidur. وأورده كذلك Demikian juga warid hadis ini سيدنا الإمام المناوي dicatat oleh Sayyidina Imam Al-Munawi, تلميذ سيدنا الإمام عبد الوهاب الشعراني. yang beliau itu adalah siswa kepada Sayyidina Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. وكذلك Demikian juga ذكر عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم disebutkan dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam أن الله تعالى bahawa Allah Taala يكلم عبده المؤمن في منامه berbicara kepada abdinya yang mukmin dalam tidurnya بسنده عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. dengan sanad beliau yang sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. يقول سيدنا أبو بكر الصديق Berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, أفضل ما يرى أحدكم في منامه ru'ya yang paling afdal yang dilihat oleh kalanganmu dalam tidurnya أن يرى ربه ialah dia ru'ya bermimpi melihat Tuhannya, أو يرى نبيه atau dia ru'ya bermimpi melihat nabinya أو sallallahu alaihi يرى wasallam, والديه مات على الإسلام. atau dia ru'ya bermimpi melihat dua orang tuanya meninggal di atas agama Islam. كذلك Demikian juga روى سيدنا الإمام المناوي Sayyidina Imam Nawawi meriwayatkan في كتابه فيض القدير dalam kitabnya Faidul Qadir, إذا أراد الله بعبد خيرا apabila Allah mahukan kebaikan pada seorang abdinya, عاتبه في منامه. Allah akan tegur si abdi ini dalam tidurnya. كذلك Demikian juga حديث آخر dalam satu hadis lain أن الله bahawa Allah, إذا أحب قوما jika Allah mencintai suatu kaum, أفادهم في اليقظة والمنام. Allah akan memberi faedah kepada kaum itu waktu yaqazah, artinya waktu jaganya, dan waktu tidurnya. وبهذا نغلق الحلقة 18 Dengan ini kita menutup dulu siri ke-18. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.